Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih al-lafdhus sani. Inna fi zalika Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun. Artinya bahawasanya di dalam demikian itu iaitu peringatan bagi yang seorang yang ada baginya hati. Dan adalah dipaham daripada makna kedua ini bahwasanya hati itu iaitu roh. Jua seperti lagi akan datang pada makna roh yang kedua. Dan maknanya yang kedua itu pada hakikatnya satu jua. Jadi dia ambil dalil daripada ayat Quran, insya-Allah, itu berkaitan makna makna hati ni. Makna hati yang pertama iaitu dia merupakan ketui daging. Ketui daging besar penumbuk, dipanggil sanubari. Berbentuk daun sanubari, pujuk sirih. Dia tempat keluar masuknya darah. Itu makna hati yang pertama. Kalau kita sebut sekarang ni panggil jantung lah. Adapun makna yang pertama tu iaitu dicerita tu lah hati fizikal tu. Tapi yang dimaksudkan dalam perbicaraan kita ni hati rohani. Hati yang kata latifah rabbaniyah, jisim yang halus. Yang juga dinamakan ruh. Nama ruh pun dia, akal pun dia, hati pun dia, nafsu pun dia. Jisim yang halus, makna kata yang dicipta oleh Allah Ta'ala di alam ruh dulu tu, yang berpindah-pindah dari satu alam ke satu alam, dan disebatikan, makna kata dengan makna hati fizikal tu. Yang tu dimaksudkan dengan hati. Tapi hati yang dibicara dalam kitab tasawuf tu hati rohani tu, jisim yang halus yang ada kesan tu, yang Nabi sebutkan dia sebagai makna kata raja. Anggota yang lain ni ibarat tentera. Tentera yang patuh ikut kehendak-kehendak raja. Apa hati kehendak, anggota yang lain ni dia akan patuh perintah hati tu. Nak bicara tu hati itulah. Berkaitan dengan ni firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna fi lika la zikr liman kana lahu qalbun. Inna fi lika, sesungguhnya padanya itu, pada peringatan tu li zikra, menjadi peringatan liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang ada hati. Hati di sini, hati itulah hati apa? Hati yang seni itu. Bukan hati ketui jantung tu. Dia ketui jantung tu semua ada, lembu pun ada, binatang pun ada. Tapi yang dimaksud ni hati rohani tu. Hati yang dicipta oleh Allah, yang duduk di hati tu, di jantung tu. Jadi segala peringatan daripada Allah Ta'ala, peringatan tu akan berkesan, akan menjadi aktibar kepada mereka yang mempunyai hati. Jadi maksud hati itu hati batin tu lah. Artinya bahawasanya dalam demikian itu, segala peringatan daripada Allah itu, iaitu peringatan bagi seorang yang ada baginya hati. Dan ada dipaham daripada makna yang kedua ini, hati ini, bahwasanya hati itu
iaitu roh. Roh jua. Tu dia samalah dengan roh. Roh pun itu juga. Hati pun yang tu juga. Ataupun kita panggil dia nafsu dia pun juga. Ataupun kita panggil dia akal. Itulah juga. Kenapa ulama letak berbagai-bagai nama? Hakikatnya satu. Karena akal ni disebut orang yang berakal. Bila akal tu boleh diguna dengan sebaik mungkin, orang panggil dia tu orang yang ada akal, berakal. Dimaksudkan orang berakal, roh dia tu berfikir secara sempurna. Kan? Kadang-kadang disebut dia sebagai roh. Pasal apa? Sebut roh. Dengan adanya manusia tu hidup. Kalau tak ada dia mati. Memang betul. Ketika disebut dia sebagai apa, nafsu. Bila dia cenderung ke arah kejahatan, orang panggil dia nafsu. Dia tu ikut nafsu. Ikut kehendak awak nafsu. Sebenarnya Allah Taala sebut, kan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung ke arah kejahatan, maka dipanggil nafsu. Kadang-kadang dipanggil qalbun, hati. Kenapa panggil hati? Disebut hati sebab makna qalbun tu bolak-balik, yang khilaf. Dia tak tetap, dia berbolak-balik, saat gitu, saat begini. Kadang-kadang dia kata okey, kadang-kadang dia kata KO, dia tentu. Kecuali orang yang berzikir. Ala bizikrillah tatma'unul qulub. Bukankah dengan berzikir itu menenangkan hati? Jiwa boleh tenang bila orang tu kuat ibadat. Ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dipanggil hati kerana dia bersifat berbolak-balik. Jadi ulama bagi berbagai-bagai nama. Kadang-kadang dalam Quran pun begitu. Afala ta'qilun. Apakah tidak mereka itu berakal? Atau kamu tidak berakal? Akal ni maksud apa dah? Roh yang boleh berfikir secara elok. Panggil akal. Kadang-kadang disebut apa sebagai roh. Kulir ruhu min amri rabbi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Kalau ditanya kamu Muhammad tentang roh, kamu bagi tahu kat Yahudi itu roh tu urusan Tuhan. Disebut roh. Kadang-kadang disebut nafsu. Macam tadi lah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu tu cenderung ke arah kejahatan. Bila kita cenderung buat jahat, orang panggil dia tu mengikut hawa nafsu. Maksudnya ikut hati tu. Hati tu lah. Kadang-kadang disebut, makna kita kata disebut sebagai hati. Kan siapa? Dia berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak hati, membolak-balikkan hati. Hati itu dimaksud bolak-balik. Boleh dibolak-balik. Ustaz macam tu, Ustaz macam ni. Tetapkan hati kami di atas agamamu. Tapi hakikatnya, satu jisim yang halus, latifah rabbaniyah, yang tak dijadikan oleh Allah di dunia ni, Allah jadikan di alam ruh. Allah saja yang tahu. Itulah dinamakan hati, kalbun pun dia, hati pun dia, nafsu pun dia, akal pun dia, roh pun dia. Itu dia. Jadi Allah buka kepada Imam Ghazali, buka hati dia luas. Dia boleh cerita Quran, hadis. Dia boleh cerita benda ni. Benda ni yang tak boleh, orang tak boleh tahu. Kalau orang tu tak mengaji agama, orang tu bukan ahli agama, yang dia tak boleh. Contoh, saya nak tunjuk contoh kan. Makanan yang mengelokkan jasad. Semua orang boleh cerita. Orang boleh cerita makanan mengelokkan jasad. Dengan vitamin tu, vitamin ni, zat tu, zat ni. Macam orang kata, nak lawan virus corona. Macam mana nak buat? Orang kita makan apa, lemon. Kita makan jambu batu. Macam-macam lah. Kan? Makan sayur. Makan buah-buahan yang banyak vitamin C. Dengan makan ni, jasad kita kuat. Itu body kita kuat. Kita berlawan virus. Contoh kan. Memang kadang-kadang betul. Orang badan kuat ni, virus pun tak makan dengan dia.
Yang duk kena selalu ni kena attack ni, yang dia tua-tua, badan tak larat, banyak penyakit kan. Tu betul lah. Bab tu okey. Kalau nak bagi kuat roh, macam mana? Siapa boleh beritahu bagaimana kuat roh? Siapa pun tak tahu. Kecuali orang yang mengaji, ulama tasawuf, kan? Orang yang mengaji ilmu tasawuf, dia akan jumpa ayat. Kan? Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah makanan yang baik-baik, yang halal-halal. Wa'malu salihah. Kerjakanlah amal soleh. Dengan kita makan makanan yang halal, kita kuat. Roh kita kuat. Boleh buat amal soleh. Jadi bab nak beramal, nak kuatkan rohani, nak sihatkan rohani, nak sihatkan roh, ya, siapa pun tak kerti. Kita ambil dua ketui. Dua ketui roti gardenia. Apa perisa apa? Ada jagung, ada coklat, ada. Kita beli dua ketui. Lah berapa kurang? RM1. RM1. Yang ni pun RM1, ni pun RM1. Yang ni beli duit halal, ni beli duit haram. Buat kajian. Ni buat kajian serupa. Roti ni sama. Kandungan karbohidrat lah, kandungan minyak lah, kandungan lemak lah, kandungan gula lah. Dia buat kajian sama, perfect. Dua-dua ni sama. Tapi segi ahli sufi berlain. Makan roti ni tak boleh buat ibadat. Duit haram. Makan duit halal, boleh buat ibadat. Itu dia. Imam Ghazali, Allah buka hati dia cukup luas. Kitab dia boleh karang bab hati je ni. Ni kitab ni Sayyidul Salikin terbaik tu. Itu dikecilkan. Dia panggil lubab ihya. Kalau ihya betul. Kalau ihya tulis tangan tu. Tok guru saya kata sampai berdiri kan tu. Kita berdiri tambah tinggi tu. Kitab ihya tu. Kita tinggi sambil berdiri, tambah berdiri. Kalau yang jenis tulis tangan tu. Kan. Macam mana Imam Ghazali Allah bagi kat dia boleh tulis macam tu punya hebat. Kan? Buku 3, buku 4. Semua cerita. Bab Mazmumah, bab Mahmudah. Kena ambil masa tu belum ada ni lagi. Belum ada orang tulis Quran. Macam lah ni, Quran tafsir, Quran apa, belum ada orang menulis hadis lagi. Macam mana dia boleh fikir hadis-hadis banyak-banyak dalam kepala dia. Boleh tulis Quran, boleh tulis hadis. Kita lah mungkin kita boleh ambil kitab hadis, Bukhari ada, Muslim ada, Nasai, Ibn Majah, semua ada kan lah. Masa tu mana ada kitab hadis? Dia boleh tulis. Tu kata hebat tu. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Hebat. Itu makna yang pertama. Jadi kata Imam Ghazali, ya. Dan adalah faham daripada makna yang kedua ini. Maknanya kata hati itu berkaitan makna hati. Hati latifah rabbaniyah tu. Yang halus tu. Yang bahasa tak boleh kesan dengan sebarang panca indera tu. Bahawasanya ia hati iaitu roh jua. Hati pun hati, roh pun roh. Hati roh sama. Hati pun yang tu, roh pun yang tu. Nama ada dibagi belai. Kalau orang tu cenderung ke arah jahat, dia ni ikut hawa nafsu. Kan? Dia tu hidup, roh dia ada lagi tu. Benda tu juga. Bila dia bercakap, dia ni orang ada otak, orang ada akal. Dia bercakap hebat. Mutiara ilmu. Kita panggil dia orang berakal. Kalau Sa'ad kata macam tu, Sa'ad kan jadi, dia ni hati dia tak tentera, berbolak balik. Hati dia pusing-pusing, tak boleh kira apa-apa ni. Disebut hati. Hakikatnya sama ya. Benda yang sama. Nama yang lain. Hakikat dia sama. Hati itulah roh juga. Hati itu roh, roh tu hati. Akal tu apa nafsu, nafsu pun akal juga. Sama ya. Dia. Seperti lagi yang akan datang pada makna roh yang kedua. Nanti dia nak cerita roh. Roh pun ada dua. Roh yang pertama tu maksud jantung tu. Roh yang kedua yang boleh hidup tu. Dan makna yang kedua itu
pada hakikatnya satu jua. Makna yang kedua yang kata hati itu yang Allah cipta tu zaman makna kata alam ruh kan. Itulah bendanya. Yang dicipta alam ruh tu. Yang itulah akal, yang itulah hati, yang itulah nafsu, yang itulah apa semua yang itulah. Itu cerita yang pertama. Lafaz yang pertama. Lafaz pertama disebut makna kita kata iaitu hati. Maksud hati itu itulah makna kata jantung tu. Kan? Hati yang satu lagi itu itulah jisim yang halus. Yang bukan dicipta di sini, cipta di alam ruh. Yang Allah letakkan dalam jantung tadi ni. Itu makna kedua. Betul. Lafaz yang kedua. Al-lafzus sani ar-ruh. Lafaz yang kedua disebut orang ruh. Itu dia. Sebut sebagai ruh. Walahu aidan makna yaini, makna yani. Dia juga makna kita kata dua makna. Ruh ni juga disebut dalam bentuk dua makna. Walahu aidan. Juga disebut makna yani, dua makna. Ahaduhuma ruhu tabi'i. Yang pertama dipanggil ruh yang bahasa tabi'i, tabiat. Ruh tabiat. Ya. Memba'ahu damun aswadu fi najwi fi. Dia merupakan darah, mengikut akan darah. Ya. Darah makna kata dia ni seperti mana asap. Dia seperti mana asap. Bila ruh nak keluar kan, dia macam berasap. Yang tu yang makna zahir dia. Yang makna hakiki tu kita tak nampak dah. Ruh tu tak nampak. Dia keluar macam apa, ruh tu bila kita sembelih lembu kan, dia mengeruh. Nampak macam keluar macam asap. Keluar tu nak mati dah tu. Nak keluar. Tapi ruh orang ni, yang hakikat ruh yang satu lagi makna tu, dia tu dah, dia ni bergerak. Keluar masuk dalam jantung, keluar pi, keluar mai. Dia jenis dalam satu jisim yang cukup halus. Makna kata dia bentuk dalam bentuk berasap. Bersama-sama dia tu ada ruh tu. Bila tu keluar daripada nyawa, daripada rangkung tu, keluar daripada ni, mati ya. Dia keluar pada badan, kita mati. Lagi satu roh tu yang kita tak nampak dah. Dia akan pergi ke alam kubur. Dia akan berpindah ke alam kubur atau pindah ke alam yang lain. Yang tu kita tak nampak. Jadi yang ini dia macam berasap. Dia seolah-olah macam berasap. Ya. Hadza lahmis sanubari. Dia merupakan daging yang bangsa sanubari. Siapa tadi juga. Dia macam jantung. Dia duduk di jantung tu ibarat mana kata daging yang bentuk daun sanubari. Ya. Dia. Yani yanshiru biwasitati uruqi sawaribi fi jamil ajza'ihil badan. Yang dikatakan jantung tadi ni, yang dikatakan hati sanubari itu, iaitu dia merupakan makna terlalu hampir dengan urat. Urat ni dia banyak ayat urat masuk, ada urat gerak, darah masuk, darah gerak, dia pam darah. Dia akan membahagi-bahagikan. Ada darah yang masuk, ada darah yang keluar. Dia ni pun masalah. Kalau dia bermasalah, darah akan jam, darah akan tak berjalan. Maka roh tadi akan keluar. Dia ni juga dikatakan makna dikatakan sebagai roh yang bahasa fizikal. Hati tadi ni, jantung tadi ni. Roh yang bahasa fizikal dia boleh buat keluar segala apa, darah masuk, darah keluar. Dia di macam tu.
Yang mana dia ni lagi kata apa Imam Ghazali, wa huwa allazi yuridahul atba'u bi atlaqihi ruh. Ya. Makna sekiranya makna kata benda ni dia tidak lagi makna kata bergerak apa roh jam lah. Dia keluar masuk keluar masuk. Darah ni bila dipam oleh jantung dia pergi sampai ke seluruh badan. Dia pergi sampai ke kaki, dia pergi sampai urat halus semua. Dia ni yang akan menggerakkan seluruh darah yang berjalan di badan kita. Dia nak abang bila sebut roh fizikal macam hati fizikal jugalah. Akal fizikal macam juga makna kita kata apa nama akal yang bangsa fizikal juga, iaitu yang duk pam darah tu, atau disebut ia sebagai jantung. Jam dia mati badan, mati badan. Jadi dikatakan roh itu duduk dalam tu. Lepas tu bila kita semayang disuruh makna tangan kanan kita ni, tangan kiri kita ni kita letak di atas bawah dada dia. Lepas kita letak macam tu. Kerana sini bawah dada kita ni, itulah tempat jantung. Jantung bergerak. Kita letak hati ni supaya jantung hati kita boleh tenang. Kita letak macam tu. Lepas tu kalau orang kena stroke, selalunya bila kena belah kiri, dia masalah besar. Pasal dia berkait dengan jantung. Kalau belah kanan kena kata orang lah, belah kanan mungkin dia ada harapan lagi. Kalau kena belah kiri, habislah. Dia libat dengan jantung. Sebab jantung duduk belah kiri. Saya dah sebut dia kena belah kanan. Mana kawan-kawan kena belah kiri, biasanya habis. Kolek terus. Masalah besar. Ya. Itu Allah Ta'ala lah menentukan kita kena belah kanan atau belah kiri. Jadi kesimpulan kita nak sebutnya, bahawa bila kita sebut sebagai apa ruh yang bangsa fizikal, itulah jantung yang pam darah tu. Artinya lafaz yang kedua, ruh, yang dikata ruh tu ada baginya pula dua makna. Pertama, ruh yang bahasa tabi'i, dan iaitu seperti asap yang tempat terbitnya itu darah yang hitam yang di dalam batin daging. Dinamakan dia hati sanubari. Darah ni dia ada darah hitam, ada darah merah. Darah yang ada oksigen merah hitam. Darah yang ada oksigen, darah merah kan. Darah merah masuk. Bila diguna darah merah oksigen yang ada dalam darah ni, bila dia keluar dia jadi hitam. Kadang-kadang bila kita darah kita bila makna kita kena satu tempat luka, urat makna kata keluar ni, oksigen dah diguna, dia hitam. Hitam tu. Lepas tu bila dia main ni, makna dia masuk balik. Dia masuk balik, oksigen diguna keluar hitam. Masuk balik, dia ambil oksigen tu diguna oleh jantung. Kemudian dia saring, dia ambil, dia keluar balik hitam. Jadi darah yang keluar tu ada darah hitam. Keluar mana? Keluar pada jantung. Dia pergi kepada seluruh pembuluh. Ada pembuluh besar, ada pembuluh kecil. Kalau jantung tu tak kuat, kita kebas. Macam saya kebas kan, jantung tak kuat. Ataupun jantung kuat, tapi dia punya apa? Urat-urat bersimpul-simpul. Menyebabkan jantung tu pam tak boleh pergi. Tempat tak boleh pergi tu kebas. Tukang urut lah cerita kat saya pun mana tahu. Dia cerita gitu, angkat abang begitu. Lah ni saya pun nak jadi tukang urut. Tapi jangan cerita kat orang. Saya urut isteri saya urut. Orang ni aku tak marah jadi tok bomoh. Tapi saya tanya, dia pun kata apa okey. Kan? Ni ibu Nadia demam. Lepas tu saya telefon saya punya tok bomoh. Assalamualaikum Balim. Salam. Ni isteri saya demam ni nak macam mana? Oh dia demam lah. Lah ni dia kata hurut belakang dia. Lepas tu hurut hurut paha dia sampai kaki. Hurut dia dua-dua kaki. InsyaAllah demam baik. Betul. Pergi tanya lah. Baik
Aku jadi Tok Bomor. Tapi Tok Bomor ni kena reject. Kena rojok pada Tok Bomor atas tau. Kita cuba lupa. Lepas tu Umi pula kenapa? Pinggang dia sakit. Pinggang sakit jatuh. Jatuh lama dah. Lepas bersalin tu jatuh. Assalamualaikum Lim. Salam. Awak pula. Dia seorang lagi. Sakit pinggang pula. Sakit pinggang tak payah. Sakit pinggang. Tengok belah mana. Sakit dia pinggang belah kanan kiri. Belah kanan. Okey. Urut apa nama betih dia. Belah dalam. Sampai kaki. Lepas tu urut bila dua-dua dia tak bagi balance. Kalau Ustaz pegang urat dia memang urat dia besar. Memang betul urut. Lah ni elok lah. Jadi abang pun kan catat orang. Malam ni tidur dengan Ibu Halimah pula. Dia apa sakit aku pun tak tahu pula. Saya urut, saya berpeluh. Berpeluh kita ni. Sahabat dia apa juga catat orang aku tak boleh mengajak tu. Lama pakat main suruh urut mampu aku. Betul, ada kawan saya tu. Kawan tu saya pun tak tahu. Saya bila pergi kat Halim tu, dia bila dia urut, bila dia urut saya, dia telefon dia kata orang. Woi, aku urut tok guru ni yang pamai. Dia pamai. Bila pamai tu semua cerita hai masing-masing. Ada seorang tu, dia kena stroke. Orang dia ni kerja dekat Komtar Pulau Pinang. Dia kerja tukang urut. Dan dia kerja pejabat lah. Lepas tu dia kena stroke. Bila stroke, dia telefon Halim. Halim kata, hang main dengan bini hang main. Siapa yang jaga hang, main dengan dia tu. Main dia tunjuk cara urut. Apa urut sini. Habis ni seminggu main lain. Urut tahun ni pula. Dia ajak kat cara urut. Kan tu baik. Boleh elok. Boleh jalan semua elok. Lah ni dia pula jadi tuan urut. Tu. Yang Komtar tu. Dia kerja urut. Satu Komtar tu siapa kena stroke, main cari dia. Dia pula tukang urut. Yang seorang lagi tu, gitu juga. Dia main sembang kata, saya lusak hidup susah kata. Lah ni Alhamdulillah lah. Jadi apa pula? Tukang urut kencing manis. Rupanya kencing manis boleh urut. Dia kata sebenarnya kencing manis ni tak apa. Asalkan jangan organ rosak sudah. Kalau buah pinggang rosak tu tak payah. Dan setakat urat tu tak sampai darah pun dia buat. Lah ni dia jadi tukang urut kencing manis. Siapa kencing manis pergi kat dia. Kencing manis mahal pergi hospital. Pergi kat dia sekali urut RM50. Kena 3 orang urut sebut tarik tegah 2 hati ni kat dia. Ustaz nak? Aku tak mahu tak. aku jadi tuan urut tak boleh. Tak mahu bercakap. Tapi mengertilah. Sendiri urut tak boleh. Tapi cemas-cemas tu boleh lah. Tapi kena telefon dulu. Telefon nak urut tak mana. Tu anak saya tu. Tidak kan. Duk kena pergi klinik. Semput. Tengah malam pukul 2 pagi, 3 pagi. Dia berdua beradik. Tetapi pukul 2 elok kita balik. Nombor seorang lagi pula. Bawa pergi nombor 3 pula. Sehari tak tidur malam. Pergi cerita kat dia. Senang yang ni Ustaz. Yang tu suruh mak dia urut. Dia sabar lah. Tang ni. Elok tak kena. Tak gaduh nak pergi klinik tengah malam tak gaduh dah. Punya urat-urat ni ada peranan dia. Ada cara dia. Saya kata dia baguslah Lim. Tu apa sepupu saya duduk di Shah Alam perempuan. Dia kena dia baik nak berjalan tak boleh main rumah. Dia bagi nombor telefon apa semua pergi dengan suami dia Kak Alim. Pipi Alim tunjuklah urut tahun ni. Dia perempuan dia tak urut, dia tunjuk tempat dia. Urut macam ni, urut macam ni. Balik elok lah. Elok pulih dia pun. Jadi makna kata, saya tanya dia, kalau orang lain tak mau cerita ni. Saya kata, saya tak larat Ustaz. Saya nak urut semua orang pun tak boleh. Biar orang lain urut sama dia tak. Beda-beda kerja. Saya nak urut seorang mampu dia tak. Apa bagi orang urut? Bagus ilmu dia tak sorok. Semua orang bukan kata ilmu urut. Masak makanan pun sorok. Dia tak mau cerita cara masak. Takut orang lain kalau buat kuih lagu dia, kuih dia tak laku. Ni pasal Tuhan juga. Kita tak boleh macam tu. Kita murah. Kita cerita. Rezeki Tuhan bagi.
Dia tak? Jangan bimbang. Jadi balik kita kepada ni, lafaz yang kedua disebut roh. Roh baginya dua makna. Macam tu juga roh yang makna kita kata ada makna yang kedua. Makna yang pertama roh tabi'i. Iaitu maksud roh tabi'i itu. Jadi kita ni yang mula-mula dulu kita sebut hati, kalbun. Lafaz yang kedua disebut roh. Roh juga ada dua makna. Makna zahir, roh zahir, dan roh yang batin, yang tak nampak tu. Makna yang pertama, roh tabi'i namanya. Tabi'i ni yang fizikal lah. Yang fizikal. Yang nampak, ketua daging tu nampak. Iaitu seperti asap yang tempat terbit. Dia kata akan itu darah. Keluar masuk darah. Memang darah tu dia laju. Bila darah ni pump. Bila pump laju dia macam berasap. Kita sembelih lembu kan, kita tengok dia mancuk darah kan. Itu dia. Dan darah ni dia kata seperti asap yang tempat terbitnya itu darah. Yang hitam. Yang di dalam batin daging dinama akan dia hati sanubari dahulu itu. Dia duduk dalam bawah tulang rangka kita, dalam badan kita ni. Tuhan letak gitulah, makna kata kalau kita aksiden pun dia kena rangka dulu. Dia tak kena terus kena hati. Jatuh telentang pun dia kena belakang dulu. Di cover oleh tulang-tulang kita ni. Kita pakai baju lagi, pakai apa semua lagi. Jadi jantung ni cukup mustahak. Dia masuk darah, keluar darah. Kan? Jantung ni kuat, dia pump cukup kuat. Dia memang laju. Darah tu kalau memancut, dia keluar macam berasap macam tu. Darah tu darah hitam. Keluar hitam, masuk, makna kita kata, masuk dia merah. Darah merah. Hati sanubari yang dahulu itu. Macam cerita awal hari itu ni lah. Dan macam cerita ruh. Macam cerita hati hari itu ni. Dan dia kata tempat terbit itu darah yang hitam. Yang di dalam batin daging. Dinama akan dia hati sanubari. Ruh pun yang tu. Jantung pun tu. Apa lagi? Yang fizikal tu. Yang masa ketua daging. Yang pam darah tu. Yang bentuk makna kita kata daun sanubari. Bujuk sirih. Dan terhampir dengan perantaraan segala urat yang bergerak-gerak. Dia ada urat besar, pembuluh besar. Daripada pembuluh besar tu pula dia salur kepada pembuluh-pembuluh kecil. Urat-urat kecil. Ada urat besar, ada urat kecil. Dia banyak halu-halu. Halu-halu urat tu banyak halu-halunya. Kalau kita berasa kebas tu, biasanya darah yang halu-halu itu tak sampai. Darah yang melalui saluran halu itu tak sampai kat kita. Yang tu kebas tu. Itu dia. Ya. Dan urat yang memalu-malu dalam segala suku, segala badan. Memalu-malu. Darah tu dia pergi berjalan rata. Dia bergerak rata urat-urat ni. Dia akan masuk rata-rata. Masuk sana, masuk kaki dia. Berapa banyak, ribu juta urat. Kalau otak, lagi banyak lah. Kan? Otak ni waktu bila berlaku pendarahan, darah tu dah pecah di otak. Biar yang menimpa apa kawan kita ni kan, Pak Usop. Siapa heran dengan adik-beradik Pak Usop ni. Kan? Saya jenuh cari. Sebab IC dia tukar alamat sini. IC lama, alamat lama tak tahu. Saya pun carilah. Sebab kita tahu kata dia ni, alamat dia di Kopil. Kita gerakkan seluruh jentera kita. UMNO, PAS, pergi cari alamat dia. Jumpa. Habaq lah. Kat keluarga dia. Dia ni keadaan kritikal gini-gini. Tak apa. Tak apa itu. Dah bela tak main.
Am dengan haji kena duduk giliak. Lepas tu dia bagi pula alamat yang di Taiping tu. Taiping ni kan jauh mana? Kok dia dengan Abang Ipak dia. Bagi mula-mula tu kelam kabut lah duduk telefon saya. Dia saya pun beritahu lah keadaan dia macam ni. Lepas tu Aziz telefon mengikut maklumat doktor, payahlah dia ni. Dia teruk sangat dah. Tengkorak dia pecah, otak, kemudian pendarahan kepala dia ni. Doktor pun nak operate pun mungkin masalah besar. Saya kata ni, Usup ni teruk sangat dah ni kata. Nak tengok dia pergi sekarang lah. Nak tengok mari saya telefon kat maghrib tu. Nak tengok dia kena pergi sekarang. Kalau pergi lewat mungkin tak sempat jumpa dia. Tak apa dia tak apa. Dia tak apa. Tanya Haji tak pergi. Nabela tak pergi. Dia pun tak faham manusia jenis macam ni. Patut kamu keluarga, ni kamulah kena jaga. Ni kita pula duk jaga siang malam. Siapa jaga hospital tahulah. Kan senang. Dia lepas beban tu kat kita. Kita tak kira lah kawan kita jaga lah. Tak ada masalah. Tapi janganlah buat macam tu. Tak boleh lah macam tu. Yang sana pula dia dengar cerita, ada penagih pula dah abang dia tu. Sapu duit dia tu. Penin. Tu keadaan masyarakat hari ni. Dah sampai zaman dah masuk keluarga terdekat, adik-beradik, abang, ipak, adik, kak, adik kita semua. Sebut kata ni, tak tahu. Dia kalau takdir dia habis, hayat dia habis, kita lah yang urus. Tak payah habak dia apa, tak suruh habak apa. Geram aku. Kita habak buat tak tahu. Dah mati baru nak habak, dah apa, tu tak habak apa-apa. Buat tak tahu lah. Bila main tanya, kita buat tak. Dia nak mati, bila mati, tak tahu bila pun tak tahu. Habak gitu pula dia. Geram. Tak ambil tahu apa manusia jenis ni, aku pun tak tahu lah. Pelik sungguh. Tak tahu lah, itulah dunia. Cuba usut tu kaya. Duit banyak. Bila sakit. Pakai teriak habis. Dia lalu tu. Cuba dia orang kaya tengok. Dia orang lalu tu, tak beli. Tak pelik. Pelik sungguh lah. Saya sungguh. Dulu saya, masa saya bela pak saya. Bela pak saya, didik. Mana dia adik hang. Hang bagi tahu lah adik hang. Suruh dia paman. Dia pun telefon. Assalamualaikum, salam. Sebutlah nama adik saya tu. Dia ada ke? Dia kerja abang. Hang tolong sampaikan salam kat aku ni dekat dia. Pak ni berhajat sangat nak jumpa dia. Minta tolonglah ambil cuti. Mai tengoklah pak ni. Kami ni payahlah bang. Aku ni abang saja kat hampa. Apa nak main? Tak mau main. Sudah aku akan minta duit hampa. Aku jaga pak aku. Tapi aku nak abang kat hampa. Kalau mati besok, aku tak abang dah kat hampa. Apa yang salah aku? Aku nak abang masa dia hidup. Dia dah mati, yang patut sama dia. Asal marah tu campur dia pun. Tak nampak. Berkutuk pakai mail. Makan mail habis semua. Kita ada angin pun. Kita panggil mereka, bukan suruh mereka bela. Kita yang nak bela. Tak minta duit ke apa. Pergi hospital ke apa ke, pergi swasta, aku nak duit. Aku minta ampun mai tengok dia. Apa tak balik-balik lepas tu. Aku bela, aku tahu aku bela lah. Abang lah nak jumpa, tak ada cuti lah. Gitulah. Abang tak tahu hai kami lah. Cakap macam ni aku tak boleh dengar. Marah. Aku nak angin lah. Lepas tu dia tak berani main dengan saya. Ikut abang elok lah saya kami. Aku nak angin, geram. Hang fikirlah mak pak belah kita masa kita kecil kan. Biar dia nak meninggal pun tak boleh main tengok kau. Kita lah gitu. Tak boleh lah buat macam tu. Kan? Jadi yang dikatakan roh yang masa zahir tu daging yang duduk dalam batin daging, duduk di dalam lah anggota kita ni. Dinamakan dia juga hati sanubari, macam yang awal tu. Dahulu itu. Dan terhampir dengan
perantaraan segala urat yang bergerak-gerak. Urat kita memanglah bergerak. Darah berjalan dia kadang bergerak-bergerak. Ada urat besar, ada urat kecil. Pembuluh besar, pembuluh kecil. Ada urat yang seni-seni yang lalu, darah keluar halus ya. Apa ada juga. Dan urat yang memalu-malu, makna yang memancut-mancut. Di dalam segala suku segala badan. Nak tahu kata urat tu bergerak, memancut, kita luka sikit. Dia tolak tu, cuk gitu. Terutama urat yang keluar, darah hitam. Darah hitam ni memang kuat pasal jantung tekan keluar. Darah yang masuk ni jantung tarik. Dia tarik dia tak kuat. Tolak tu kuat. Sebab tu orang kata kalau kita ni kena rasa pening ni macam kan. Suruh cucuk telinga ni. Ambil pin tu, bukan dia ada satu alat tau. Sediakan alat dulu ke rumah. Alat tu biasanya orang doktor cucuk tangan kita. Dia cucuk, cuk, darah keluar kan. Dan tu kita boleh beli farmasi. Boleh beli di farmasi. Macam kita nak ambil darah, nak cek berapa kandungan gula kan. Ambil darah tu, ambil benda tu, tikam ni. Tikam kat telinga kita, tempat yang tak ada tulang lah, tempat yang ada daging ni. Kita tikam. Bila kita tikam, darah tu keluar kat sini, dia tak pergi kepala. Tikam tangan-tangan kita ni, kaki tangan kita sembuk dengan apa? Tikam dengan tu. Dia ada alat dia, boleh pergi beli farmasi. Dia bila kita tekam, cuk, dia begitu. Dia tolak pergi, dia tarik balik, keluar darah. Darah ni kan keluar. Bila darah tu tak keluar pergi kepala, dia keluar ke tangan, kaki, tu tak apalah. Pasal jantung tu pam kuat. Bila pam kuat, jadi kemudian kita darah tinggi, darah kita tersumbat. Darah kita pekat. Kolesterol tinggi, bila pekat, dia nak tolak pergi tak boleh. Bila benda tu terhalang, dia tolak memang kuat. Tekanan dia kuat. Bila pergi kepala, out. Habis tak boleh. Lepas tu kalau boleh kita tikam sini, tikam ibu kaki, tikam 4, 5 jari ni, darah keluar kat ni. InsyaAllah kita selamat. Itu juga cara nak selamatkan orang kalau dia kena darah tinggi. Kita ni dulu, tebuk ni. Tebuk telinga, jari ni, kaki-kaki biar darah tu keluar. Darah keluar, dia tak pergi lah. Dia slow lah balik. Yang boleh pergi kepala tu, pasal dia tekanan terlalu kuat sebab dihalang. Dihalang oleh lemak lah apa semua kan. Tu jangan makan benda berlemak. Benda yang banyak kolesterol. Terutama macam kita kata apa lemak daging. Depa duk syok kan. Apa giabok. Giabok tu banyak lemak tu. Nak tahu kata lemak tak lemak, kita rebus giabok tu kan. Kita biar dia sejuk. Tengok macam mana tebal lemak dia. Bayangkan kalau lemak tu masuk dalam badan kita. Darah nak jalan tak boleh. Disekat oleh lemak tu. Tu yang kena teruk. Janganlah makanlah benda berlemak. Nak makan daging tak apa. Tapi daging lembu memang banyak kolesterol. Kalau lemak lagi banyak. Begitu juga kambing. Kambing dia rendah lagi daripada lembu. Tapi orang takut makan kambing. Tapi saya kata, tapi dia tak boleh makan. Tak boleh juga nak makan itu. Tapi kata doktor, itulah lemak tu, cakap baik. Janganlah kita makan dia sangat. Dia memberi bahaya. Bila darah tu berjalan, bila tersekat, dia tolak ke otak. Dia memancut pi daripada otak, habis. Bila pi ke otak, payahlah. Memalu-malu, memancut-mancut darah tu dalam segala suku-suku, segala badan. Ni kita bayang Imam Ghazali boleh cerita je ni. Dia macam dia rasa seorang doktor pula. Macam mana darah tu berjalan. Dia cerita cukup detail. Perjalanan darah apa semua, dia boleh cerita. Dan segala suku-suku, suku badan misalnya. Suku-suku badan, anggota badan lah. Dia pergi ke tangan, pergi ke kaki. Dia pergi ke semualah, seluruh anggota kita semua. Darah ni akan mancut. Hasil daripada dipam oleh jantung tadi. Kita boleh bayangkan macam mana kekuatan jantung tu pam tu. Lepas tu jantung kita ni, antara cara pemeliharaan dia, jangan makan banyak kolesterol, benda yang berminyak.
Benda yang banyak santan. Kalau santan tak berminyak tak apa. Macam kita pergi makan cendol kan. Cendol ada santan kan. Santan tu tak apa. Sebab dia tak minyak. Dia tak kacau badan. Makan tak apa lagi bagus. Dia tak apa, yang tu tak apa. Yang tak boleh ni kita santan, kita masak santan, kita buat gulai. Gulai tu santan tu sampai masak dia keluar minyak. Minyak tu bahaya. Minyak tu bahaya. Lepas tu kadang-kadang orang buat gulai dia tak buh santan. Ada juga gulai tak ada santan, bagi gulai mamak. Gulai mamak tak ada santan. Janganlah santan yang berminyak. Jagalah baik. Itu jaga baik. Termasuk susu. Susu kita ni bukan susu, dia kelapa sawit. Minyak kelapa sawit tu benarnya dia bukan susu. Susu bayangkan satu tin tu berapa harga? Susu pekat tu berapa harga? 2,5. Susu mahal tau. Saya beli susu anak saya, satu tin RM80. Satu tin sekilo RM80. Itu susu. Ni satu tin apa ya? 4 tin. Ni baru RM2. Mana dia tu bukan kata susu. Dia sebenarnya dia buat beras santan, lemak tu kelapa sawit. Dia jual bentuk lemak. Lepas tu kelang susu ni dia adalah bancuhan dia hingga jadi susu. Tu pun kalau kita masak dia lama-lama, dia keluar minyak. Dia ambil. Minyak tu bahaya. Pada kesihatan kita. Bagi orang yang berdarah tinggi, bahaya. Jadi kita orang muda-muda ni jaga. Jaga makanan daripada muda. Jangan dah tua, dia akan main masalah tu. Kadang sikit lama dia dah jadi masalah. Kemudian kita kena bekerja. Kerana nak melatih jantung kita tu untuk bekerja. Kalau jantung ni kita selalu bekerja, jantung kita okey. Ni makan tidur. Dia pun tunjuk gambar saya kena orang. Badan dia gemuk. Bila kena PKP ni, dia makan. Dia makan bihun, dia makan laksa. Penuh mulut. Lepas tu tidur. Bini dia kata, makan tidur. Bini dia meletak kat dia. Badan dia pakai besar. Seluak semua tak celi. Pakai besar. Tak boleh pakai lah. Aduh, makan tidur. Jangan macam tu. Kita bekerja. Jadi kita makan ni, nak bagi, antara makanan kita ni, dia ada berminyak. Dia berlemak. Hikmat Allah jadikan minyak dan lemak ni untuk membakar. Bakar jadi dia jadi tenaga. Kemudian hampas dia jadi peluh. Jadi bila kita buat kerja berpeluh kan, badan kita sihat. Saya dulu belum saya jadi macam ni, saya pagi-pagi lepas kuliah subuh, saya pergi bawa parang tebai ni. Pukul 11 saya balik, badan berpeluh. Bila dah berpeluh elok semua, kering peluh, saya mandi. Makan sikit, saya tidur. Lagi bangkit, buat kuliah zuhur. Pagi, bini. Jadi kita, bila keadaan kita macam tu, kita sentiasa cergas dan ceria. Badan kita sihat. Benarnya bila dia pergi jumpa doktor kata saya tidaklah mempunyai kolesterol yang tinggi sangat. Sebab saya bekerja, benda muda saya buat kerja, tak pernah rehat. Dia memang saya buat kerja. Tapi doktor kata mungkinlah, dia kata kemungkinan Ustaz kurang tidur. Kerana darah tinggi ni dia bukan kena sebab kolesterol saja. Mungkin disebabkan kurang tidur. Tapi memang hari tu memang dia terlampau ni sangatlah. Kita terlampau puas tenaga kita. Pergi Sarawak 3 hari 3 malam. Mereka lutu betul . Oh Allah. Sampai-sampai aja minum makan dia pagi lagi. Pergi hotel. Pergi Ustaz semayang jemaah khutbah. Lepas khutbah dia buat. Rehat sampai zuhur. Lepas asar ada lagi. Lepas maghrib ada kuliah maghrib. Lepas isya dia panggil pula. Dengan PAS. 3 hari macam tu lah program. Turun, terus pergi. KIA. Makan KLCC. Buat kuliah zuhur. Lepas kuliah zuhur pergi Shah Alam. Terus ceramah. Lepas ceramah kepala pening. Awak aku ni. Aku pening dekat ni. Lain macam je pening. Orang pakai main salam. Habis orang salam macam masuk dalam kereta. Masuk kereta suruh dia bawa lari cepat-cepat. Cepat-cepat. Punggah barang cepat.
kita pergi hospital. Pergi 150. Cek-cek berapa tau? 250. Tinggi tu. Tapi doktor kata dia bukan sebab kolesterol saja. Dia darah tinggi ni kemungkinan kurang tidur. Dia tanya saya, Ustaz tidur berapa? Tidur ni paling awal ketiga. Ketiga ke empat tu paling awal. Berapa lama dah? Berapa lama? Saya bebas ASA tu 93. 93 sampai lah. 7 tahun capak 27 tahun, 30 tahun tidur tak cukup. Dia kata mungkin tidur tak cukup ni Ustaz. Lepas ni kalau Ustaz keluar hospital, tidur bagi cukup. Saya pun tak kerti nak tidur bagi cukup macam mana, awak tak tahu. Macam mana? Serah pada Tuhan lah. Cuma nak jaga kesihatan macam tu lah. Jaga makanan, berpeluh. Tuhan jangan biar lemak-lemak dalam badan ni berkumpul dengan tidak dipecahkan lemak tu. Lemak tu boleh dipecahkan dengan kita buat kerja. Berpeluh. Cuba tengok kita buat kerja kan. Kita buat kerja peluh, makan lalu, tidur lena. Ya. Sampai kalau terlepas subuh pada kan. Dia terlampau lena. Tapi itu nikmat. Betul. Ada orang kaya, tidur tak boleh. Tidur tak boleh. Kita alhamdulillah bab tidur ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu cerita kesihatan. Darah berjalan seluruh anggota. Dan misalnya itu seperti cahaya pelita dalam rumah. Kerana terang segala penjuru yang di dalam rumah itu dengan cahaya pelita itu. Diibaratkan hati ini macam pelita dalam rumah. Sebiji pelita, cahaya ini menerangi satu rumah. Begitulah jantung kita. Sebiji jantung ya. Tapi dia boleh hantar darah seluruh badan. Dia boleh hantar darah seluruh badan. Dia menerangi, dia boleh hantar semua sekali. Bijaklah, hebatlah. Itu dia. Dan dia tak pakai ni pula, tak pakai bateri pula. Macam kita yang biasa tadi kena ada current, dalam mesin kan. Kena ada current, kena ada bateri. Dia tak ada bateri. Daripada mula mak kita beranak kat kita sampai kelak. Jantung tu duduk pam dia. Pam. Pasal apa? Sebab ada roh. Kalau tak ada roh tu, dia keluar. Tak boleh pam dah. Habis. Kuasa dia dah habis. Selagi ada roh, dia boleh pam. Tengok Dr. Mahathir kat 100 tahun dah. Dia guna jantung tu dekat 100 tahun dah tu. Amin. Saya 68 tahun dah pakai. Bila nak jam tak tahu. Dia jam dia habis mati. Seperti cahaya pelita di dalam rumah. Kerana terang segala penjuru yang di dalam rumah daripada cahaya pelita tadi. Cahaya ni dia terang habis atas rumah. Begitulah jantung kita, dia supply. Habis semua satu badan. Kan, satu badan. Mengikut kata dia tu, dia ni ada keluar masuk darah dia. Dia main sini, dia pergi darah sini, dia balik kot ni. Dia pusing. Masuk sana balik. Dia boleh keluar masuk. Masuk kot ni, dia keluar kot ni. Sistem dia teratur. Sistematik, cukup teratur. Kan? Itu dia. Ya. Iaitu dikendaki akan dia oleh segala orang yang ahli tabib. Dengan itlaknya akan dia itu akan roh. Ahli tabib, yang ni doktor-doktor perubatan ni, macam itulah kajian dia. Berkenaan dengan jantung tadi. Tentang darah keluar masuk. Kalau tukang urut pun, dia kaji gitu. Dia ada ni, dia ada poin-poin. Kalau kita pergi tengok mereka ni, urut tu, dia semua ada. Ada satu tukang urut. Yang ni lagi hebat. Dia tak tahu nama apa. Saya pergi, baru sekali saya pergi. Tapi memang berkesan. Dia urut macam mana? Dia tendang kaki. Dia letak kaki tu. Dia minta faham dah tu. Dia dah nak tendang kan. Dia tahu. Dia kalau sakit dia ni macam ni, sakit ni. Lepas tu dia pegang. Dia pegang kalau kata, ni
Tapi dia dekat ni, dekat tulang belakang ni ya. Dia rabah-rabah ni besar ni Ustaz ni. Dia bengkak ni. Kan? Minta maaf no. Dia pun ambil kain, dia lapik tempat tu, dia letak tumit dia, tok kong, dia tolak selesai. Dia pak rabah, dah masuk Ustaz, masuk. Okey. Ramai orang pergi ke dia. Tu PJ Pulau Pinang, Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi datang kat saya. Ustaz Fauzi ni kena jantung. Lepas tu dia pun bus spring kan. Keluar tak apa nak selesa. Tak apa selesa agak. Pergi kat dia. Ustaz Fauzi selalu pergi kat dia. Pergi dia pegang. Sini Ustaz ni. Tak apa nak kena lagi orang ni. Dia letak kaki. Kong dia tolak sedai. Elok clear ambil keluar. Lepas tu kalau jadi pula pergi pula kat dia. Jenis ni jenis terajar. Ramai pergi. Pemimpin PAS ramai pergi, dia orang PAS. Ramai pergi, tapi bila sebut tu gua jadi, dia pada pening kepala. Aku dah tendang tu buku tak tahu. Aku tak tergamak dah. Dia tak tergamak nak tendang tu buku. Dengan tangan tak pilih-pilih tau. Pasal orang kita ni macam mana, atau dia terlari macam mana tau. Bila terlari tu nak masuk balik. Tolak dengan tangan tak lut. Dia kata tolak dengan kaki. Ayah kata tak terbaca penyakit. Tapi banyak pergi kat dia okey. Banyaklah alhamdulillah berkesan. Berapa kena ikut suka. Nak bagi RM10 ke 20 ke 30 ke suka. Tapi kalau orang perempuan dia pakai atas sejadah. Dia ambil sejadah tu dia letak belakang. Ni minta maaf ni nak tendang ni. Dia tendang lah. Kau dia tendang. Masuk dah. Bunyi meletup. Prok punya. Tu masuk dah tu. Macam-macam. Kita pergi kat dia, ada gambar ada gambar. Ada gambar. Dia tunjuk kita sebab ni. Orang ni dia kait dengan ni, kawan ni kait dengan ni. Kita kena tendang sini. Ada. Dia duduk di Al-Ustaz. Dia duduk apa boleh. Tapi klinik dia dekat Al-Ustaz. Kita keluar tu apa Al-Ustaz Utara tu. Depan keluar tu jumpa traffic light. Pergi kanan sikit lah. Kedai dia belah kiri. Kedai dia tumpang kedai apa? Kedai car second handnya, kedai car kan, kedai kereta. Dia kata Allah Tuhan bagi dia tu. Ni pakar pun main jumpa dia. Pakar pun. Jadi orang lagu mana pinggang tak apa nak kena apa, pergi kat dia. Dia tendang elok lah. Lah ni pakar ni nak kaji pula dah. Nak buat buku kaji dia punya pula. Ikut suka dia kata. Apa pakar main? Main jumpa dia. Nak buat kajian ilmu dia ni. Kata macam-macam. Allah Rabbi ya Karim. Nama saya tak tanya ada nama apa. Tapi ada nombor telefon, ada lokasi kedai dia, semua ada. Lepas tu kawan kat saya masuk WhatsApp semua cerita kat orang. Orang nak pergi jumpa dia, tanya saya pergi dekat depan lokasi semua. Tuan cerita. Mana macam-macam. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di ahli tabib, diitlak akan dia, itu akan roh. Jadi ahli tabib disebut jantung ni sebagai roh. Sebab situ tempat duduknya roh. Dia punca segala-galanya. Roh ni punca segala-galanya. Kalau situ masalah, jantung masalah, yang lain pun semua masalah. Ya. Yang ni dinamakan akan roh tabi'i. Dia panggil roh tabi'i. Hati tabi'i. Roh tabi'i. Apa kita panggil, kalau panggil nafsu tabi'i. Kalau kita panggil apa akal tabi'i. Maknanya jantung tu, jantung. Tapi istilah kita panggil jantung hati lah. Jantung tu yang duk pam darah tu. Dikira gitu. Tabib panggil roh. Yang ni nama akan roh tabi'i. Akan roh hayawan. Dan dengan dia hidup segala hayawan. Binatang-binatang semua termasuk manusia. Jantung ni lah yang paling utama. Dia jam habis. Lagi dia bergerak, dia hidup situ lah. Lepas tu bila orang nak mati, doktor letak satu mesin. Kita boleh tengok lah. Kalau 50 tu dia duduk hijau lagi. Bila P49 dia mula merah lah.
49, 48. Lepas tu slow lagi sampai 30, 20, kosong, sengat terus. Mati, tak ada apa dah. Jantung tak boleh bergerak dah. Dia tunggu mesin tu ada. Dia kurang. Alamak, habis terus. Mana roh kita dah tak ada. Jantung dah tak bergerak dah. Jantung tak bergerak, mati dah. Ya. Jadi dinamakan juga, iaitu dia kata roh hayawan. Binatang-binatang pun ada jantung ni. Lembu ada, semua ada. Dan dengan dia hidup sekalian hayawan ini. Dengan dia itu keluar masuk segala nafas. Dan dengan dia kekal darah di dalam badan. Dengan ada ruhnya, nafas keluar masuk. Darah keluar masuk dalam jantung. Dia boleh bergerak. Lagi hidup jantung tadi. Ya. Keluar masuk, nafas ni keluar masuk. Dan dengan dia kekal darah dalam badan. Kalau dia berhenti, darah beku. Darah tak cayak dah, beku habis. Ya. Dan apabila terbit ruh tabi'i, itu daripada badan hayawan, maka iaitu matilah segala badan hayawan itu. Ruh ni bila keluar, bila kita sembelih dia mancut darah kan. Dia keluar habis, bila darah habis keluar, jantung jam. Jantung jam. Bila jam, mati ya. Dengan sebab darah tu keluar habis, maka kita mati. Jantung pun sengap terus. Tak boleh nak faham apa dah. Kita boleh nampak lah dia punya, bila kita sembelih lembu tu, dia punya hembusan nafas terakhir tu. Dia pun apa di AP ni pun hembusan nafas apa pan semua hembusan nafas terakhir tu. Orang nak mati, kalau lembu nak mati cuba tengok. Kalau kita lepas tali, dia buat apa? Dia terajang habis tu. Kenapa terajang habis? Roh nak keluar. Pakatan Harapan pun bila roh nak keluar, dia terajang kuat. Siapa ada dekat dia terajang habis. Dia punya serangan tu cukup hebat. Jangan ambil lembu ni, bila nak mati, dia langgar ikut yang takut pun. Dia terajang ikut dan. Ni duduk dekat DAP. Dia terajang kita mampu. Duduk dia jauh lagi. DAP, PAN. Semua ni. Dia pun nak mati yang tu. Dia pun dah mati yang ni. Dia kata apa? Dia kata, kita minta sidang Dewan Rakyat 2 hari. Kawan dia tutuh dia. Masa sidang Dewan dulu, apa pakai tidur? Dia tunjuk gambar tidur. Hampa tak pergi Dewan, tunjuk Dewan kosong. Orang tanya pasal apa tak pergi? Aircon terlampau sejuk. Nampak tak ada ni? Masa orang sakit, orang nak jaga ni. Hampa sibuk. Dia kata, haram jadah betul Kutu dia kutuk dia apa? Mau kutuk-kutuk. Itu dia. Tendangan terakhir tu hamba jaga. Hamba duduk depan, apa-apa kena sepak. Ni, DAP ni. Dengan pan penpon. Dia tak boleh duduk. Dia duduk, dia kena sepak. Itu dia. Dan dengan dia kekal darah dalam segala badan. Dan apabila terbit roh tabi'i itu daripada badan haiwan, maka itu matilah segala badan haiwan itu. Dan putuslah nafasnya dan hilanglah darahnya. Darah ni bukan hilang. Darah ni makna dia kekal duduk dalam badan. Jadi berkuah, darah berkuah. Habis itu dalam Islam dia suruh sebelah. Yang ni dengan jantung tak jauh. Jantung dengan leher dekat. Bila tersembelih sini, darah semua keluar kat ni. Darah keluar pada jantung tu, darah semua badan, dia masuk ke jantung. Bila masuk, keluar. Keluar. Dengan kencang sekali. Kan? Bila kita dah sembelih dia, maka darah keluar habis. Lepas tu nak sembelih binatang, dia kena ada hayat mustaqirah. Hayat yang kencang, darah yang kencang. Kita sembelih tu, memancut darah tu. Kalau dia dah lemah, kita sembelih darah meleleh, tak boleh. Dia mau darah yang keluar memancut. Hayat mustaqirah. Piung gitu. Bila dia keluar kencang, darah dalam badan ni kosong. Bila kosong, kita makan daging. Darah dah tak ada. Lepas tu bila kita sembelih binatang-binatang ternakan yang disembelih, lepas kita sembelih, kita kena lepas ikatan dia tu.
Tak kambing ke, ayam ke, lembu ke. Mungkin masa nak sembelih tu kita ikat. Lepas sembelih je, tali tu kita rongkai. Supaya dia boleh terajang. Bila dia terajang kuat tu, darah keluar. Cepat keluar. Memancut dengan kuat. Maka darah yang ada dalam badan tu keluar habis. Jadi bila kita makan, makna kata daging yang bersih daripada darah. Darah dah tak ada dah. Itu hikmat. Makna kata sembelih cara Islam tu. Lain pada yang lain. Tikam sana, tikam sini. Darah duduk beku dalam badan. Jadi dia makan dengan darah sekali. Tambah yang Cina apa? Yang Cina Wuhan tu. Makan cicah, ambil tikus cicah. Telan didik-duk ke darah-darah. Itu lagi teruk. Kita orang Islam tak? Binatang yang halal dimakan, disembelih. Supaya darah dia keluar dengan semua. Kita makan daging, tak makan darah. Itu hikmat. Kelebihan, makna kata sembelih cara Islam. Ya. Jadi wallahu alam. Kemudian kita masuk pula yang dikatakan ruh yang bangsa rohaniah tadi. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min al-ma'il bari. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala ma la yakshifu ghair. Bismillahi kafi, bismillahi syafi. Bismillahi ma'afi, bismillahi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin.